hari ini, mari kita mengambil masa untuk memuliakan Tuhan bahawa kubah bertajuk Hukum Tuhan dianggap sebagai sesuatu yang asing. Tuhan menubuhkan hukum, ketetapan dan peraturannya bukan tanpa sebab untuk kemuliaan dan kebahagiaan masa depan kita. Dia menubuhkan hukum, perintah dan perjanjiannya. Kita harus mengingat ini dan sentiasa hidup menurut firman Tuhan. Bapa dan Ibu telah datang ke bumi ini dalam badan, memikul salib, menahan segala jenis penderitaan, dan berkorban demi kebahagiaan kita. Setiap kali kita memikirkan perkara itu, kita tidak boleh menganggap perjanjian baru yang kita pegang ini hanyalah suatu peraturan yang perlu dipatuhi. Tuhan telah mempertimbangkan segala-galanya, melihat kesudahan dari mulanya, dan melakukan semua ini demi kebahagiaan kita anak-anak. Bukankah budaya Korea sedang tersebar di seluruh dunia? Gelombang Korea mempengaruhi seluruh dunia. Bahagian yang diperhatikan oleh orang ramai ialah sistem penulisan bahasa Korea, Hangul. Sekarang, orang berkata bahawa Hangul ialah abjad optimum pada zaman komputer ini yang tidak dapat ditiru oleh abjad lain di dunia. Sebelum ini, Hangul sudah wujud, bukan? Hangul wujud di dunia dan digunakan oleh ramai orang sebelum ini. Tetapi baru-baru ini, kecemerlangan Hangul mulai diakui. Semua kebenaran perjanjian baru pun sama. Bapa dan Ibu sudah melihat semua dan berkata, sentiasa perhatikan firman ini. Bertindaklah hanya menurut firman ini. Hari-hari apabila dunia akan mengetahui nilainya yang sebenar semakin dekat. Anda mungkin tidak faham sekarang mengapa harus menyambut hari Sabat dan Paskah pada zaman ini. Tetapi akan tiba hari apabila anda akan faham dengan jelas. Jadi, kini dikatakan bahawa supaya sahaja kursus bahasa Korea dibuka, kelas pasti penuh. Guru dan tempat tidak cukup. Ini bukanlah fenomena yang sementara. Sesetengah sarjana berkata, semua bahasa di bumi mungkin hilang, tapi Hangul ialah satu-satunya abjad yang dapat bertahan sampai akhir, terutamanya pada zaman komputer ini. Sekarang sering dipanggil sebagai zaman AI. Orang juga berkata, pada zaman seperti ini pun tiada abjad yang tidak akan mati kecuali Hangul. Fikirkanlah bagaimana dunia memuji dan banyak orang di seluruh dunia berusaha untuk belajar Hangul. Saya mengatakan ini pada hari ini bukan untuk bermegah tentang Hangul. Kebenaran perjanjian baru kita adalah seperti itu. Walaupun tersembunyi sepanjang sejarah dan tidak diketahui oleh banyak orang, orang di seluruh dunia akan tiba-tiba mengenal bahawa kebenaran perjanjian baru adalah yang paling cemerlang dan baik. Dalamnya terkandung sifat rohani yang harus dimiliki oleh manusia. Hari-hari apabila nilainya dikenali, sudah tidak lama lagi. Jadi, mari kita fikirkan hakikat bahawa Bapa dan Ibu telah membolehkan kita untuk menubuhkan gereja-gereja di setiap negara dan meletakkan dasar seperti itu bagi kita untuk memberitakan Injil, walaupun kita kurang kekuatan. Gereja ini menyatakan semua yang dalam Alkitab sebagaimana adanya, bersungguh-sungguh memenuhi bahkan ajaran yang terkecil pun, jika itu ialah ajaran Tuhan. Hari-hari apabila semua orang di dunia akan memahami gereja Tuhan dengan betul, sudah tidak lama lagi. Jadi hari ini, melalui kubah bertajuk, Hukum Tuhan dianggap sebagai sesuatu yang asing. Walaupun dunia menganggapnya sebagai sesuatu yang asing, kita semua harus tetap teguh dalam kebanggaan dan keyakinan terhadap kebenaran kita. Tidak kira betapa berpengaruhnya manusia di dunia,
Janganlah fokus pada penampilan luaran mereka. Kerana Tuhan sudah mengetahui bagaimana kebenaran perjanjian baru akan menyatakan kuasanya pada masa depan. Dia menekankan bahawa kita tidak boleh menambah atau mengurangkan kebenaran perjanjian baru, tetapi harus biaya kekal murni dan selalu tinggal dalam firman-Nya. Ada hukum perjanjian lama yang bapa dan ibu tubuhkan demi kebahagiaan kita. Dalam sejarah buku Kejadian, ada hukum Tuhan yang diberikan di Taman Eden. 2000 tahun dahulu, ada hukum perjanjian baru yang Tuhan beri kepada manusia. Mari kita ambil masa untuk mengukirkannya dalam hati kita. Sejarah Hangul adalah sangat panjang. Walaupun berabad-abad sudah berlalu, semakin banyak orang di dunia memahami kecemerlangan Hangul apabila zaman AI dan komputer tiba. Jadi jika ada kursus Hangul sahaja ditawarkan di universiti-universiti di seluruh dunia, murid-murid selalunya akan menjadi lebih. Begitu juga, tidak lama lagi, banyak orang akan bersukacita dalam kebenaran perjanjian baru. Lebih banyak roh yang mencari kebenaran akan bertuyun-tuyun ke Sion. Jadi janganlah kita menganggap hukum Tuhan sebagai sesuatu yang asing, tidak kira apa godaan yang datang. Mari kita lihat buku Daniel bab 7 ayat 25. Buku Daniel bab 7 ayat 25 dapat dilihat sebagai titik yang sangat penting dalam ajaran Tuhan tentang gereja benar dan gereja palsu, iaitu gereja yang akan diselamatkan dan gereja yang tidak. Buku Daniel bab 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi. Bukankah Yang Maha Tinggi bermaksud Tuhan? Siapakah yang mengucapkan perkataan yang menentang Tuhan? Bukankah iblis? Sebab itulah perkataan musuh selalu muncul di depan perkataan iblis. Lawan kita, si iblis. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan apa? Menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Syaitan, iaitu iblis, ialah makhluk yang selalu berusaha untuk membangkitkan seseorang di bumi ini untuk mendatangkan penderitaan kepada umat Tuhan. Tuhan yang melihat kesudahan dunia dari penciptaan mendedahkan fakta ini dan merekodkannya melalui Nabi Daniel. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Apalagi, ia berusaha untuk mengubah apa? Waktu dan hukum Tuhan. Alkitab mengajar bahawa dia akan cuba mengubah waktu dan hukum Tuhan. Jika begitu, siapakah yang cuba mengubah waktu dan hukum Tuhan? Adakah Tuhan atau syaitan yang menentang Tuhan? Tuhan pasti tidak mengubah waktu dan hukum yang ditetapkannya. Namun, syaitan cuba mengubah itu. Kalau begitu, adakah banyak gereja di bumi yang seperti pasir di tepi pantai, betul-betul mematuhi waktu, hukum, ketetapan dan peraturan yang ditubuhkan oleh Tuhan? Atau, adakah mereka telah mengubahnya dengan ajaran yang tidak diperintahkan Tuhan, dengan membezakan sama ada mereka mematuhi Alkitab atau tidak? Kita dapat membezakan gereja benar dengan gereja palsu, iaitu orang yang diselamatkan dengan orang yang tidak diselamatkan, dan sama ada mereka milik Tuhan atau milik iblis. Bukan? Syaitan yang menentang Tuhan telah mengubah waktu dan hukum. Akhirnya, ini bermaksud bahawa dia mengubah hukum Tuhan. Demi kebahagiaan anak-anak, Tuhan menubuhkan perjanjian baru, bahkan sampai ke ambang kematian, menumpahkan darah korbannya dan memerintahkan anak-anak syurgawinya untuk mematuhinya. Bukan? Jadi, syaitan tidak pernah membuka jalan untuk anak-anak Tuhan bertindak menurut kehendak Tuhan.
Dia menyebarkan pelbagai jenis penipuan. Dia cuba mengubah hukum, ketetapan dan peraturan Tuhan agar orang tidak dapat mengikutnya. Itulah apa yang telah berlaku dalam sejarah manusia. Hari Sabat diubah menjadi ibadah hari Ahad pada tahun 321 Masehi. Paskah yang Tuhan menyuruh kita sambut dimasukkan pada tahun 325 Masehi. Amalan yang tidak diperintahkan oleh Tuhan diperkenalkan ke dalam gereja, seperti salib dan adat seperti Krismas. Upacara keagamaan pagan seperti telur dan arnab Easter mulai diterima di gereja, seolah-olah itulah amalan yang tertinggi yang beriman kepada Tuhan. Hari ini, orang melukis telur rebus pada hari kebangkitan. Adakah telur rebus mempunyai kehidupan? Syaitan membentangkan semua adat pagan ini dengan licik, seolah-olah itulah hukum Tuhan. Apakah buku Wahyu merekodkan ini? Dia sedang menyesatkan seluruh dunia. Jadi kita harus cepat mengusir semua kegelapan dengan cahaya kebenaran Bapa dan Ibu, serta membimbing semua manusia ke jalan kebenaran perjanjian baru yang ditubuhkan oleh Bapa dan Ibu demi kebahagiaan kita, bukan? Dalam buku Daniel bab 7, tertulis bahawa dia akan cuba mengubah waktu dan hukum. Orang kudus akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa, walaupun dia kelihatan berkuasa. Apakah ramalan katakan? Mari kita lihat ayat 26. Lalu majlis pengadil akan duduk. Dan apa? Kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan. Dia tidak akan berjaya sampai lenyap. Ayat 27. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada siapa? Orang-orang kudus, umat yang maha tinggi, iaitu anak-anak syurgawi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal. Bagaimanakah umat syurgawi dapat mencapai kemenangan yang mulia? Bukankah tertulis dalam buku Wahyu bab 14 bahawa mereka ialah korban-korban sulung bagi Tuhan dan anak domba? Mereka sama sekali bukan milik syaitan. Kini banyak gereja telah menyimpang daripada hukum Tuhan dan semuanya berkumpul di bawah hukum yang dibuat oleh syaitan. Namun, bagaimana pula dengan kita umat syurgawi? Kita semua berkumpul dalam hukum Tuhan. Sebab itulah, kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Kalian, setiap kali saya membaca firman ramalan ini, hati saya bertebar-tebar. Ini kerana kita pasti akan menyaksikan kerja yang begitu mulia dengan mata sendiri. Jadi, dalam kasih Bapa dan Ibu syurgawi yang membimbing kita dalam kebenaran perjanjian baru, kita harus bertimbang rasa, bersatu dan mematuhi semua ajaran Tuhan. Orang yang berkarakter kasar dan kadangkala hidupnya tidak menuruti firman Tuhan harus diubah menjadi imej Tuhan. Sekali, 2 kali, 3 atau 4 kali dimurnikan dengan firman Tuhan. Daripada perubahan secara luaran, tetapi juga secara dalaman. Sentiasa memikirkan keselamatan dunia. Kita dapat berkata, aku menyerupai Bapa, aku menyerupai Ibu. Bukan? Kita semua harus berusaha untuk menyerupai Tuhan. Umat syurgawi tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri daripada firman Bapa dan Ibu. Kita harus menjadi orang yang dapat mematuhi sepenuhnya kehendaknya, tanpa menambah atau mengurangkan firman yang diberikannya. Bukan? Itulah kehendak Tuhan. Memberi kita kebahagiaan ialah kehendak Tuhan.
Jadi kita harus ingat bahawa Tuhan telah memimpin kita agar mematuhi ketetapan, peraturan dan hukumnya dengan setia. Mari kita lihat buku Wahyu bab 22. Buku Wahyu bab 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, iaitu Alkitab, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Alkitab merekodkan firman Tuhan. Jadi jika seorang menambahkan apa padanya, maka Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, jika mengurangkan firman Alkitab, maka Tuhan akan mengambil bahagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Kehendak siapakah ini? Kehendak Tuhan disampaikan dengan tegas dalam buku Wahyu bab 22 ayat 18 dan 19. Prinsip yang ditubuhkan Tuhan demi masa depan mulia anak-anaknya melalui pengorbanannya terkantum dalam Alkitab. Tiada orang boleh menambahkan atau mengurangkan firman Alkitab sesuka hati. Ayat-ayat ini menyampaikan mesej yang begitu penting. Sekarang, mari kita lihat lebih lanjut betapa berharganya peraturan, ketetapan dan hukum Tuhan bagi umat syurgawi. Marilah melihat buku Daniel bab 9 ayat 5. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasyik dan telah memberontak. Kami telah bagaimana? Menyimpang dari perintah dan peraturanmu. Tuhan memberitahu kita pada zaman ini melalui Nabi Daniel bahawa apa-apa yang menyimpang daripada perintah dan hukumnya akhirnya adalah kesalahan, kejahatan dan pemberontakan. Walaupun Tuhan memberikan amaran yang kuat, gereja-gereja hari ini menganggap bahawa penyimpangan daripada peraturan, ketetapan dan hukum Tuhan bukan apa-apa. Mereka menganggap hukum Tuhan sebagai sesuatu yang asing, seperti tajuk khotbah hari ini. Mari kita pergi ke buku Daniel bab 9 ayat 8. Ayat 8, Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami, patutlah malu sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan, Tuhan kami, ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan, Tuhan kami, yang menyuruh kami hidup menurut apa? Hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Perbuatan mereka itu akhirnya mendatangkan apa? Mereka penuh rasa malu. Akhirnya, umat Israel dilucutkan kedaulatan, menjadi tawanan bangsa lain dan dipaksa ke dalam perhambaan yang tidak diingini. Teruskan dengan ayat 11. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang kerana tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Alkitab sentiasa mengajar kita bahawa gagal mematuhi hukum Tuhan dianggap sebagai dosa, bukan? Alkitab menyedarkan kita bahawa kita harus mematuhi hukum, ketetapan dan peraturan Tuhan, tetapi dunia menganggapnya sebagai sesuatu yang asing. Walaupun Tuhan memerintahkan kita untuk mengingat dan mengutuskan hari Sabat, orang mematuhinya dengan cara yang diubah dengan sesuka hati. Adakah itu firman Tuhan atau tradisi yang diubah oleh syaitan? Jelas sekali, orang yang mempercayai Tuhan harus memilih firman Tuhan. Mari kita lihat buku Hosea bab 7 ayat 13. Hosea bab 7 ayat 13. Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripadaku.
Binasalah mereka, sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, maksudnya mau menyelamatkan mereka. Tetapi mereka berdusta terhadap aku. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menoreh-noreh diri kerana kantum tak anggur, dan mereka berontak terhadap aku. Tuhan cuba menyelamatkan manusia, tetapi mereka menyimpan daripada Tuhan tanpa ragu-ragu. Mereka menentang Tuhan dan berdusta. Hari Ahad ialah hari Sabat. Christmas ialah hari kelahiran Yesus. Dan salib pastilah bukan patung berhala. Ini ialah alasan mereka. Jadi Tuhan berkata, mereka melarikan diri daripadaku dan sesat. Mereka pergi ke jalan yang salah. Jadi, dia berkata bahawa akhirnya mereka akan dibinasakan. Ini ialah babak yang berharga yang ditunjukkan oleh Tuhan melalui Nabi Perjanjian Lama tentang keadaan gereja-gereja hari ini. Buku Hosea 48 ayat 1. Tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan, oleh kerana mereka telah melangkahi apa? Perjanjianku, dan telah menturhaka terhadap apa? Pengajaranku. Kita perlu memperhatikan babak yang selalu Tuhan tunjukkan. Tuhan menubuhkan hukum demi kebahagiaan dan masa depan mereka yang mulia. Tetapi mereka melanggar hukum Tuhan dengan mudah. Kerana mereka tidak menghadapi hukuman fizikal, sekatan atau penindasan. Mereka terus melanggar hukum Tuhan dengan mudah. Mari lihat ayat 2. Kepadaku mereka berseru-seru, Ya Tuhanku, kami, Israel mengenal Engkau. Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Maksudnya, musuh mereka akan sentiasa menyesal mereka. Mereka telah mengangkat raja, tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka, tetapi dengan tidak setahuku. Dari emas dan peraknya, mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. Dikatakan bahawa mereka melakukan perbuatan ini tanpa ragu-ragu. Marilah pergi ke ayat 11, bab 8 ayat 11. Sungguh, Efraim telah memperbanyakkan mezbah. Mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun ku tuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai apa? Sesuatu yang asing. Hari Sabat Tuhan tidak berkaitan dengan mereka. Paskah Tuhan ialah sesuatu yang asing bagi mereka. 7 perayaan dalam 3 kali dan perjanjian baru yang ditubuhkan dengan darah Tuhan telah menjadi perjanjian yang tidak bermakna dan tidak berkaitan dengan gereja-gereja di dunia. Mari kita lihat buku Lukas bab 22 ayat 7. Buku Lukas, bab 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, iaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Ini ialah peristiwa yang berlaku pada hari Paskah. Ayat 19, lalu yang mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi siapa? Kamu. Dalam buku Hosea 8, Tuhan berkata, aku menuliskan bagi mereka banyak ajaranku. Dalam buku Lukas bab 22, Tuhan berkata, perjanjian baru ditumpahkan bagi kamu. Maksudnya, semua ini dilakukan demi kebahagiaan dan masa depanmu. Mereka menganggap perjanjian baru yang ditubuhkan Tuhan sebagai sesuatu yang asing. Mereka tidak dapat mengambil bahagian dalam kerajaan syurga. Apabila kita memikirkan hal ini, sama ada menginjil, mempelajari firman, berdoa, atau apa-apapun, mari kita jangan melalaikan untuk mengikut apa perintah Tuhan.
Jadi, apakah yang akan Tuhan lakukan kepada orang yang gagal melakukan kehendaknya apabila dia menghakimi pada hari penghakiman terakhir? Mari kita lihat jawapan Yesus dalam buku Matius bab 7. Buku Matius bab 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan syurga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di syurga. Kehendak Tuhan adalah kita mematuhi hukum Tuhan dengan setia. Namun, syaitan mengubah waktu dan hukum Tuhan. Dia membuat hukum yang diubah kelihatan seolah-olah itu ajaran yang otentik. Banyak orang sekarang mengikut jalan itu. Namun, itu bukanlah jalan ke syurga. Sudah pasti itulah jalan malang yang dipimpin oleh syaitan, membawa mereka ke hukuman kekal. Sebab itulah ramalan buku Daniel bab 7 tertulis bahawa kebinasaan abadi akan menimpa dia. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapakah orang yang mungkar dalam ayat ini? Orang yang tidak mengikut jalan ke syurga seperti yang diajarkan oleh Tuhan, tetapi mematuhi hukum yang mereka ciptakan, ialah orang yang mungkar. Mereka mematuhi ibadah hari Ahad sebagai ganti hari Sabat, menyambut Krismas sebagai ganti Paskah, menyembah salib sebagai barang suci dan lain-lain. Hari ini banyak gereja berpegang pada ajaran-ajaran seperti ini. Kesimpulannya, Tuhan akan berkata, nyahlah daripadaku, hai kamu yang mungkar. Jadi sekarang kita harus memberitahu orang tentang ini. Sebab itulah dalam buku Matius 48, Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka mematuhi hukum perjanjian baru yang telah kuperintahkan kepada kamu. Tiada jalan lain bagi manusia selain daripada jalan ke syurga yang Bapa dan Ibu tunjukkan. Mari kita lihat buku Ulangan bab 10 ayat 12. Buku Ulangan bab 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintahkan daripadamu oleh Tuhan, Tuhanmu, selain dari takut akan Tuhan, Tuhanmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan, Tuhanmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 13. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Apakah yang Tuhan berikan demi kebaikan kita? Bukankah itu ketetapan, peraturan, dan hukum Tuhan? Kita tidak boleh menghakimi sama ada kita harus berpegang pada hukum perjanjian baru atau tidak berdasarkan fikiran manusia. Jika sesuatu ialah peraturan, ketetapan dan hukum Tuhan, kita harus dapat mematuhinya. Ini adalah untuk masa depan siapa? Tuhan telah menentukan segala sesuatu demi kebahagiaan masa depan kita. Kerajaan syurga sudah semakin dekat. Apabila kita memikirkan malam-malam panas, mengalami suhu 30 darjah Celsius, sudah pun menderita dan menyakitkan. Jika begitu, bagaimana dengan lautan api? Walaupun tidak dapat mengukur suhu itu dengan tepat secara fizikal, itu pastilah tempat sesaan yang besar. Dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, orang kaya itu meminta, celupkan hujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Penderitaan itu adalah begitu teruk. Lagipun, berapa lamakah penderitaan itu? Mereka akan menderita selama-lamanya. Hari ini sangat panas, jadi saya lebih kerap kali memikirkannya. Namun, peliknya, apakah yang berlaku pada musim panas apabila tahun-tahun berlalu? Cuaca semakin panas. Kehidupan fizikal kita semakin diseksa. Setiap kali saya merasai sesuatu seperti ini, saya berfikir, manusia tidak menyadari betapa deritanya dunia itu. Jadi mereka berkata semudahnya, jika aku mati, aku pergi saja ke neraka.
Saya harap anda akan menjadi orang yang membangunkan lebih banyak roh agar semua manusia dapat bersukacita dan menikmati kehidupan bersama-sama di syurga yang kekal. Dengan berharap agar hari ini akan menjadi hari Sabah yang kita dapat memberikan kesyukuran, kemuliaan dan pujian abadi kepada Bapa dan Ibu Syurgawi kerana memberi kita perintah demi masa depan yang bahagia. Saya menambahkan kubah. Terima kasih.